Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in. Nusalli wa nusallim ala Rasulil Karim, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qala furidat 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam lailata usriya bihi as-salawatu 50 thumma nuqisat hatta ju'ilat 5 ثم نودي يا محمد إنه لا يبدل القول لدي وإن لك بهذه ال50. قال وفي الباب عن عبادة بن الصامت وطلحة بن عبيد الله وأبي ذر وأبي قتادة ومالك بن صعصع وأبي سعيد الخدري. قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح. Jadi datang satu hadis kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik, ni kita bulan Rajab kan, bila bulan Rajab je masyhur kan, datanglah kisah Isra Mi'raj. Jadi hadis ni hadis berkenaan Isra Mi'raj. Apa kata Anas bin Malik? Katanya difardukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra 50 rakaat solat. 50 solat. 50 bukan rakaat, 50 solat. Kemudian dikurangkan sehingga menjadi 5. Ma'ruf kan. Kisah ni ma'ruf dan hadis ni pun ma'ruf. Kemudian diseru kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, sesungguhnya tidak diubah perkataan di sisiku, dan sesungguhnya bagi engkau dengan solat 5 kali pahalanya seperti solat 50 kali. Jadi hadis ni hadis hasan lagi sahih. Kemudian ramai sahabat-sahabat selain daripada Anas bin Malik meriwayatkan hadis ini, antara Ubadah bin Samit, Talha bin Ubaidillah, Abu Dzar dan lain-lain. Jadi kisah ni masyhur kita dengar bila mana berlakunya peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan Isra ni kita tahulah perjalanan Nabi daripada kota Mekah ke Baitul Maqdis, yang mana terletaknya Masjid Al-Aqsa di sana, yang sekarang ni namanya Palestin. Berlaku ialah bencana kat sana, dan kita masya-Allah tiap hari kita kita doa. Dan doa minta Allah bantu mereka. Dan pada peristiwa Mi'raj Nabi daripada Baitul Maqdis Nabi naik ke Sidratul Muntaha. Jadi di sanalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat perintah solat, dan tanpa ada perantaraan, direct antara Nabi dan Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeza dengan perintah-perintah lain seperti puasa, zakat, haji dan sebagainya, melalui perantaraan Jibril alaihissalam. Jadi peristiwa Isra Mi'raj ini dia menguji, pada masa tersebut dia menguji keimanan orang-orang yang beriman. Sehingga Nabi SAW pun bila mana balik sampai di Mekah pagi tu, malam tu pergi, pagi tu balik. Bila sampai di Mekah, Nabi balik dalam keadaan risau, tertekan Nabi SAW. Sebab apa? Sebab kejadian yang begitu ajaib lah. Kejadian ajaib, yang mana kalau dia cerita dekat penduduk Mekah itu, kalau orang tak beriman memang confirm berdustakan Nabi. Orang beriman pun belum tentu lagi akan percaya. Sebab kisah yang begitu ajaib. Macam mana dalam satu malam Nabi boleh selesaikan perjalanan daripada Mekah ke Masjid Al-Aqsa, Baitul Maqdis,
Dalam masa satu malam kemudian naik ke langit. Jadi dekat situ Abu Jahal telah ambil kesempatan untuk apa? Kata masa ni lah Islam akan, insyaAllah kan, dia kata masa ni Islam akan habis lah. Kan orang tak akan beriman dengan Nabi sebab apa? Kan orang tak akan percaya kisah yang Nabi akan sampaikan. Masa tu Abu Jahal bila mana dia dengar kisah tu, dia tengok Nabi ada dekat Kaabah tu, dia jumpa Nabi, bila Nabi situ dia seronok. Dia kata ni peluang aku ni. Kemudian dia bawa cerita dia bawa Nabi, minta Nabi cerita ke orang ramai. Masa tu orang beriman sendiri pun tak percaya, sehinggalah satu orang sahabat yang besar, masyhur kisah ni kan, dan diberi gelaran apa? As-Siddiq. Sebab tu Abu Bakar diberi gelaran As-Siddiq. Sebab bila mana ramai orang tak percaya kat Nabi tu, tak membenarkan Nabi, tapi Abu Bakar ni dia benarkan Nabi SAW. Sehingga dia kata kalau dinding tu putih dan aku kata putih tapi Nabi SAW kata hitam, maka aku akan kata aku yang salah, dinding tu memang hitam. Jadi daripada situ kan, menunjukkan bahawasanya kan, kita sebagai satu orang Islam ni memang kita beriman dengan perkara yang ghaib. Satu benda yang kalau ikutkan susah sebab dia menyalahi akal, menyalahi logik. Sebab tu dalam kitab Bukhari banyak hadis yang Imam Bukhari datangkan tu untuk apa? Untuk nak arad ataupun nak tentang golongan-golongan Mu'tazilah. Yang mana golongan Mu'tazilah tu dia banyak menggunakan akal sebagai sandaran hukum, pakai logik akal. Sebab agama Islam tidak boleh disandarkan pada logik. Sebab tu istilah bagi Mu'tazilah yang dulu sekarang ni orang panggil apa? Panggil liberal. Dia kata istilah Islam yang mana gunakan logik. Orang Islam menggunakan logik akal tu dia panggil Islam liberal. Seperti apa? Seperti golongan Mu'tazilah dulu. Jadi insya-Allah kita sambung kitab kita Bahrul Maidhi juzuk kedua. Ini bahagian yang kedua. Juzuk kedua kita masuk bahagian yang kedua. Berkenaan dengan kita masih lagi dalam bab takbiratul ihram. Jadi masalah yang ke-269. Ini masalah yang membicarakan berkenaan dengan takbir yang mana kita tak niatkan apa-apa. Apa hukum dia? Satu orang tu dia takbir tu solat, tapi dia tak niat apa-apa. Jadi apakah hukumnya? Jadi kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dan wajib atas yang sembahyang bahawa mengangkat takbir ia dalam berdiri hal keadaannya niatkan fardu. Jadi satu orang solat fardu, mestilah dia takbiratul ihram tu dalam keadaan dia berdiri berserta dengan niat. Bila mana cerita pasal perbahasan niat untuk solat ni, dia kena ada 3 benda yang wajib. Pertama apa? Qasad, maksudnya niat kita nak buat apa tu kan, usalli. Niat adalah sahaja aku solat, usalli. Itu yang pertama, maksudnya kita nak buat apa? Solat. Yang kedua, kita ta'yin solat apa? Zuhur ke, asar ke, maghrib ke. Kemudian yang ketiga, kita kena niat fardu untuk solat fardu. Begitu juga solat sunat pun kita kena niat solat duha atau sebagainya, kena ada ta'yin. Dan ketiga, kalau solat fardu kena ada fardu. Kalau tak ada benda 3 benda ni, maka tak sah. Usalli fardu zuhri, cukup niat. Macam mana dengan beberapa rakaat semua? Itu adalah sunat. Lillahi ta'ala pun sunat. Sebab apa? Sebab kita solat ni memang kerana Allah. Okey. Jadi kalau takbir tak niat apa-apa, maka hukumnya tak sah solat. Maksudnya tak masuk dalam solat. Dan tiada terbilang masuk di dalam sembahyang melainkan dengan menyempurnakan takbiratul ihram. Dan dia kata juga kan, selain pada kena niat,
takbir dan berdiri, kita kena sempurnakan takbir tersebut. Dan dikata kat sini Imam Syafi'i kata kalau kurang satu huruf daripada takbir, nescaya takbir itu tak dikira. Allahu Akbar, ra tersebut tak sempurna. Contohnya ataupun mana-mana huruf, maka dia tidak akan masuk dalam solat, melainkan dia kena sempurnakan dalam keadaan dia berdiri. Dia kata macam tu. Kalau dia tak sempurnakan dalam keadaan berdiri, maka tak masuk dalam solat. Okey, kita beralih masalah seterusnya. Jadi masalah takbir dan qiraah orang kendu dan keras lidah macam mana? Ini pembahasan kenaan dengan takbir bagi mereka yang bisu ataupun ada masalah percakapan. Jadi kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Um, dan jika adalah orang yang sembahyang itu keras lidahnya, hendaklah digerakkannya lidahnya mengucapkan takbir sekuasanya, dan habiskan gerak itu lebih daripada kuasanya atasnya, dan memadai akan dia yang demikian itu kerana bahawasanya memperbuat ia akan sekuasanya dan tiada atasnya lebih daripada itu. Jadi hukum untuk takbir ke ataupun Al-Fatihah, baca tasyahud yang rukun-rukun qauli, salam, selawat atas Nabi dan sebagainya, bagi mereka yang susah nak sebut ni kan, ke lidah keras ataupun ada masalah percakapan, maka dia kena paksa sebut apa semampunya. Dan bagi orang yang bisu dia ada dua. Satu, bisu sejak lahir bisu. Ada yang bisu tu tak boleh berkata-kata tu datang kemudian. Jadi hukum pun berbeza. Ada pendapat kata berkenaan dengan yang bisu sejak lahir ni, dan pendapat ini yang dipegang, maksudnya dia tak perlu untuk gerakkan lidah dia. Manakala yang mana berlaku, maksudnya dia punya bisu dia datang kemudian tu kan, dia masih kena gerakkan lidah dia walaupun tak keluar suara. Jadi bertepatan dengan apa? Dengan ayat Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah SWT tidak akan taklifkan, kan, membebani kan setiap apa ni, mana-mana jiwa, melainkan dengan kemampuannya. Dan juga bertepatan dengan hadis Nabi SAW kan, wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Nabi kata apa? Bila mana aku perintahkan sesuatu perkara, maka naklah kamu datangkan semampu kamu. Maksudnya kalau tak mampu nak buat macam mana kan? Sebab Islam ni mudah dan dia tidak membebankan kita untuk buat sesuatu yang kita tak mampu. Jadi seterusnya kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dan bersamaan juga pada hukum itu atas orang kendu dan terpotong lidah. Dan mereka yang datang kata lidah barang yang tersebut ni, dia cerita ulang balik, cerita pasal orang yang bisu. Dan begitu juga memperbuat sekalian orang itu pada qiraat tasyahud zikir di dalam sembahyang. Takbir sama, bacaan Al-Fatihah, tasyahud, zikir dan sebagainya, dia hanya gerakkan lidah dia semampunya. Okey, masalah seterusnya, masalah takbir dengan nyaring dan mengangkat suara, apa hukumnya? Jadi pasal takbir tu kita takbir dengan kuat, dengan suara yang nyaring, kita angkat suara. Jadi apa hukumnya? Jadi kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala di dalam kitab Al-Um, apa Imam Syafi'i kata, dan aku suka bagi imam menyaring ia dengan takbirnya. Satu orang imam bila jadi imam, maka sunat untuk dia kan menguatkan suara dia. Supaya apa? Supaya didengari oleh makmum. Dan dinyatakan bunyi, maksud jelaskan bunyinya. Allahu Akbar. Dijelaskan bunyinya. Dan tiada melirik-lirik bunyi, dan tiada berpotong-potong. Jelas Allahu Akbar. Tak perlu melirik sampai panjang sangat. Tak disunatkan. Dan jangan terpotong-potong dan sebut. Kalau boleh sebut, disunatkan sebut senafas. Dan bagi si makmum pun demikian itu, melainkan jangan nyaring akan suara pada takbir, bahkan memperdengar ia akan dirinya.
dan mereka yang berdiri di rusuknya. Jika dikehendaknya akan tiada melampaui akan dia. Jadi bagi makmum, bila mana takbir, kan, dia tidak disunatkan dia nyaringkan. Cukup sekadar dia dengar. Dan di sini dia kata cukup sekadar dia dengar dan orang sebelahnya dengar, dia nak bagi tahu takbir itu biar perlahan. Takbir itu biar perlahan. Dia bersalahan pula kalau dalam bacaan dalam solat. Macam mana kalau kita sembahyang berjemaah, kan, kita baca kuat sikit, kuat sedikit, macam mana, apa hukum dia? Tidak disunatkan, bahkan hukumnya jadi makruh. Dan kalau mengganggu sampai mengganggu orang sebelah, kan boleh jatuh hukum haram, tashwish. Tashwish ni mengganggu orang, mengganggu jemaah yang lain. Sebab tu disunatkan kita untuk kita jadi makmum ni, kita baca sekadar apa yang kita dengar. Kita seorang kita je yang dengar bacaan tersebut. Dan jika tidak memperbuat akan yang demikian itu oleh imam dan tiada makmum dan memperdengar keduanya akan dirinya sahaja, nescaya memadai. Apa kata Imam Syafi'i, kalau contoh imam tu tak nak baca kuat, makmum pun tak nak baca kuat, kan, jadi sembahyang berjemaah tu macam mana? Kan, kira sah, cumanya hilanglah sunat. Sunat apa? Sunat menyaring atau memperkuatkan bacaan. Dia kata bila Imam Syafi'i kata nescaya memadai, itu maksudnya sah, cumanya tidak terlaksana pahala sunat. Dan jika tiada mendengar keduanya akan dirinya, nescaya tidak memadai. Kalau dua-dua tak dengar, imam takbir dia sendiri tak dengar, makmum takbir, makmum sendiri pun tak dengar, maka tak sah. Dan dia kata tak ada takbir yang memadai yang sah, melainkan mendengar keduanya akan dirinya. Mereka kena dengar takbir tersebut. Okey, perbahasan seterusnya masalah takbir perempuan bagaimana rupanya. Jadi musannif rahimahullah taala Syekh Idris Al-Marbawi dia datangkan pula masalah berkenaan dengan takbir bagi perempuan, bagi muslimat macam mana. Jadi kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, kan, bila mana solat perempuan ni dia berbeza dengan solat lelaki. Cara takbir, angkat tangan pun nanti kita akan bahaskan, cara angkat tangan pun berbeza, kan, tak kedudukan tangan masa rukuk dan sujud pun berbeza, dan pada takbir pun berbeza. Apa kata Imam Syafi'i? Dan tiap-tiap orang yang sembahyang itu, setiap orang yang sembahyang daripada lelaki dan perempuan bersamaan jua pada takbirnya. Lafaz takbir itu sendiri sama, zat dia, apa yang kena baca itu sama, melainkan bahawasanya perempuan-perempuan itu jangan nyaring suaranya pada takbir itu lebih daripada memperdengarkan dirinya. Maka dia takbir dengan suara yang perlahan, jangan dinyaringkan takbir tersebut. Dan jika jadi imam seorang daripada mereka itu, sukalah aku bahawa memperdengar mereka itu akan dirinya dua. Begitu juga Imam Syafi'i kata, begitu juga dalam solat berjemaah. Jika perempuan jadi imam, mereka sembahyang berjemaah dan yang jadi imamnya perempuan, maka Imam Syafi'i kata dia pun suka supaya imam tersebut takbir dengan perlahan, tidak dinyaringkan. Dia boleh berlaku yang mana ada hukum. Sebagai pendapat kata perempuan ni dia boleh angkat suara sedikit bila mana dia bersama dengan perempuan ataupun mahramnya. Bila mana ada ajnabi, maka kan haram untuk dia mengangkat suara dia. Dan jika tiada mendengar keduanya akan dirinya, nescaya tidak memadai, dan tiada ada takbir yang memadai hingga mendengar. Ini sama juga, dia takbir kena at least, maksudnya sekurang-kurangnya kena bagi dengar diri dia. Kalau pekak, masalah pekak, kalau biasanya pekak tu dia akan, dia itu pekak. Biasanya kalau dia pekak, dia akan datang sekali dengan bisu. Maka rosak kemudian, pendengaran untuk rosak kemudian.
Kalau Zuhair, kalau dia boleh sebut, maksudnya dia sebelum tu mulut dia masih boleh berkata-kata, cuma dia tak mendengar apa yang dia apa ni, yang dia kata tu. Maka dia sebelum dia pernah berkata-kata, jadi dia sebut, dia takbir seperti sebelumnya lah. Walaupun dia tak dapat mendengar, dia menggerakkan, sekadar dia menggerakkan lidah dia, seperti mana dalam Zahir kitab ni lah. Dan okey, jadi masuk ke pembahasan tadi. Dalam kitab ni dia beritahu, dan jangan meninggikan suara atas perempuan-perempuan yang lainnya. Dalam pendapat yang kat sini Imam Syafi'i datangkan tidak boleh tidak sunat meninggikan suara atas perempuan-perempuan yang lain. Tapi ada pendapat yang sana, kalau berlaku jemaah tu antara perempuan saja, maka kan tidak mengapa dia angkat suara. Maka apabila mengucap takbir turun dan bangun, hendaklah rendahkan suara pada takbir-takbir itu. Jadi untuk takbir yang perempuan ni boleh dikuatkan sedikit, tetapi tak boleh sampai kuat macam lelaki. Kena kurang pada lelaki. Jadi masalah yang ke-273, takbiratul ihram itu wajibkah? Ini berkenaan dengan hukum takbiratul ihram itu sendiri. Adakah wajib? Lafaz Allahu Akbar itu adakah wajib? Jadi ya saudaraku, dengan perkataan Imam Syafi'i di dalam beberapa masalah yang di atas, taulah fahamnya akan takbiratul ihram itu wajib. Jadi takbiratul ihram itu wajib. Bagi yang mampu, maka dia kena datangkan sehingga diri sendiri dapat dengar. Bagi mereka yang bisu tadi, yang datang kemudiannya, maka dia kena datangkan semampunya. Kalau bagi yang tak dengar, dia pekak kemudian tu, dia kena datangkan dalam keadaan menggerakkan lidah dia. Jadi kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam syarah Muslim, dan bermula takbiratul ihram itu wajib di sisi Imam Malik, Al-Thawri, Syafi'i, Abi Hanifah. Didatangkan ada nama-nama ulama, Ahmad, sekalian ulama semuanya daripada sahabat Nabi SAW, tabi'in, dan mereka yang daripada mereka itu radhiyallahu anhum. Jadi kebanyakan ulama dia kata apa, hukum takbiratul ihram tu wajib. Melainkan ada sebahagian ulama kata sunat saja, memadai dia masuk solat tu dengan niat. Tapi pendapat tu tidak diterima dah oleh ijma' ulama. Oleh jumhur ulama tidak diterima. Jadi kita masuk bab yang ke-62, bab ma jaa fi nashril asabi' 'inda takbir. Bab yang telah datang ia pada menyatakan menjarangkan segala jari pada waktu mengangkatkan takbiratul ihram itu. Ini bab berkenaan dengan hadis yang ada merenggangkan jari masa takbiratul ihram. Jadi apa kata musannif rahimahullah taala? Ini kita masuk masalah ini pula, masalah dalam sunat solat pula. Tadi kalau takbiratul ihram tu dia rukun. Ini mengangkat tangan ni ketika takbiratul ihram ni adalah sunat. Jadi ketahuilah kiranya ya saudaraku adalah seseorang itu apabila mengangkat takbir sembahyangnya, maka sunat baginya mengangkat tangan memutuli bahunya dan jarinya itu direnggangkan. Macam mana? Jadi takbir angkat, jadi dia punya tangan ni kena membetuli bahu dia, selari dengan bahu, dan jari itu direnggangkan sedikit, dan biar tapak tangan itu terbuka hadap menghala kepada kiblat. Itu cara Allahu Akbar, cara mengangkat tangan. Dan telah datang satu hadis yang dikeluarkan oleh Tirmizi. Jadi musannif datangkan hadis daripada Imam Tirmizi rahimahullah taala menunjukkan Nabi ada memperbuat mengangkat tangan itu dengan menjarangkan segala jari. Maksud Nabi apa? Nabi renggangkan jari dia. Demikian bunyi hadisnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara lis-salah nashara asabi'ahu. Jadi hadis ini diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mengangkat takbir ia bagi sembahyang,
menjarang ia akan segala jarinya pada masa mengangkat tangannya memotoli bahunya itu. Jadi Nabi, soal macam mana Nabi dia takbir, Nabi angkat tangan, Nabi renggangkan jari dia, kemudian memotoli bahu dia. Nanti dia akan cerita kaifiat tu sebetulnya macam mana lepas ni. Jadi kata Abu Isa, bermula hadis Abi Hurairah hadis hasan, dan sungguhnya telah meriwayatkan dia oleh ketiadaan seorang akan ini hadis. Mesti ada lagi sahabat lainnya yang riwayatkan hadis ni. Cuma Imam Tirmizi datangkan satu hadis yang lebih sahih daripada hadis di atas yang telah dikeluarkan oleh Imam Tirmizi dengan artinya apa? Kata an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala fi shalah rafa'a yadayhi maddan. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ia bila masuk di dalam sembahyang mengangkat ia akan tangannya tegak, segala jarinya menghala ke langit dengan tiada merenggangkannya, dan adalah angkanya itu membetuli dua bahu jua. Jadi kata Abu Isa apa, bermula ini hadis lebih asah, maksudnya lebih sahih daripada hadis yang pertama dalam bab tadi, iaitu hadis yang menyebutkan merenggangkan jari. Jadi dalam hadis yang kedua ni lagi kuat, maksudnya dia kata hadis ni kan dia tak merenggangkan, dia rapatkan. Cuma dalam pendapat dalam mazhab Syafi'i dan disunatkan untuk kita merenggangkan. Jadi tak ada masalah, dua-dua ada dalil kan. Kalau kita renggangkan, kita ikut hadis yang pertama. Kalau kita rapatkan, kita ikut hadis yang kedua. Jadi masalah mengangkat tangan waktu takbir, bagaimana hukumnya? Ni kita cerita pula pasal hukum mengangkat tangan. Jadi kata Imam Nawawi di dalam Syarah Muslim, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, dia kata apa? Dia kata ijma' sekalian umat atas mengatakan sunat mengangkatkan tangan pada waktu takbiratul ihram. Ijma' ulama kata sunat angkat tangan masa takbir, dan bersalahan-salahan mereka itu pada lain daripadanya. Maka kata Syafi'i, Ahmad dan jumhur ulama daripada sahabat Nabi SAW dan mereka yang kemudian daripada mereka itu disunatkan mengangkat kedua tangan juga pada waktu rokok dan waktu bangkit daripadanya, dan ialah riwayat daripada Imam Malik. Masalah mengangkat tangan sunat masa takbiratul ihram ni tak ada ikhtilaf ulama, semua ijma' kata sunat. Cumanya yang berlaku ikhtilaf tu pada sunat tak angkat masa takbir intiqalat. Takbir intiqalat ni takbir perpindahan rukun, daripada berdiri kepada rukuk i'tidal. Masa tu berlaku perselisihan ulama, ada ikhtilaf pendapat di situ. Jadi kalau Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan jumhur daripada sahabat Nabi SAW, mereka kata sunat mengangkat pada waktu kita nak rokok, kita angkat, nak bangkit pada rokok pun kita angkat. Allahu Akbar, Sami Allah liman hamidah, sunat diangkat. Dan ada satu riwayat daripada mazhab Maliki pun dikatakan sunat. Satu pendapat daripada mazhab Maliki. Dan bagi Imam Syafi'i ada satu qaul, ada satu pendapat bahawasanya disunatkan mengangkat kedua tangan itu pada tempat akhir yang keempat, iaitu apabila bangun daripada membaca tasyahud pertama. Maksudnya tadi angkat tangan masa takbiratul ihram, masa nak rokok pun disunatkan yang kedua, yang ketiga bangun, yang keempat bila mana bangun daripada tasyahud awal. Bila kita dah rakaat kedua, kita bangun, contohnya solat maghrib, jadi rakaat ketiga kita disunatkan untuk angkat. Jadi macam mana kalau kita solat berjemaah? Kita solat berjemaah, kita datang, kita masbuk, imam tasyahud awal, tapi tempat kita bukan maksudnya solat kita, masa kita solat tu kedudukan kita tu bukan pada tasyahud awal. Ni macam mana bila imam bangun tu, imam disunatkan angkat tangan waktu takbir perpindahan tu, takbir intiqalat. Adakah kita disunatkan juga untuk angkat? Contohnya macam
bila mana kita masuk, imam rakaat kedua, solat maghrib tadi, imam rakaat kedua, kita masuk masbuk, kita rakaat pertama. Jadi bila mana kita imam bangun, dia disunatlah angkat. Sebab apa? Sebab dia bangun daripada tasyahud awal. Kita pun bangun daripada tasyahud awal juga, betul? Sebab kita ikut imam. Tapi kita rakaat pertama, kalau ikutkan kita bukan tempat kita untuk tasyahud awal. Jadi kita bangun tu tidak disunatkan kita angkat tangan. Maksudnya kita bangun, Allahu Akbar, kita terus letak tangan dekat bawah dada. Tidak disunatkan angkat. Begitu juga rakaat keempat tidak disunatkan angkat. Itu dua kebiasaan kesilapan yang berlaku antara jemaah. Di kalangan jemaah berlaku kesilapan antara dia bila mana bangun daripada tasyahud awal yang bukan pada tempat dia. Maksudnya dia masbuk lah. Yang kedua, takbir pada rakaat keempat. Angkat tangan pada rakaat keempat tak ada. Maka sungguhnya sah padanya oleh hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya adalah ia memperbuatnya. Jadi ada hadis daripada Ibnu Umar kata Nabi buat, maksudnya Nabi angkat tangan untuk takbir bangun daripada tasyahud awal. Jadi meriwayatkan hadis ni oleh apa? Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Begitu juga ada kaum-kaum yang lain banyak dia sebut pendapat kat sini. Dan ini kita sebut pendapat Abi Hanifah rahimahullah ta'ala dan ashabnya. Macam mana pula pendapat Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala dan ulama-ulama dalam mazhab Hanafi. Dan satu jamaah daripada ahli Kufah. Tiada disunatkan pada lain daripada takbir afdal. Maksudnya takbir yang daripada angkat tu start tu takbir Allahu Akbar sampai habis. Daripada mula Allahu Akbar, itu yang paling afdal. Cuma dalam ni Imam Nawawi kata yang lebih asal yang kelima ni. Yang kelima, dimulakan mengangkat serta permulaan mengucap takbir dan tiada sunat pada kesudahannya. Dimulakan mengangkat serta permulaan mengucap takbir, dia angkat Allahu Akbar. Jadi tak sunat pun pada kesudahannya. Allahu Akbar, tak semestinya kena sampai habis. Jadi ada 5 wajah. Boleh pilih mana-mana, sama ada nak angkat dulu ke takbir, ataupun angkat sedikit takbir Allahu Akbar. Jadi banyak 5 wajah ni, kita tak payah pegang semualah, tak ingat semualah. Kita ingat 2-3 pun okey lah. Yang penting kita ingat yang paling afdal sekali lah. Maksudnya daripada bawah tu bila kita nak takbir, kita angkat terus Allahu Akbar sampai habis. Sama juga masa takbir intiqalat. Bila kita nak rokok tu Allahu Akbar, Sami Allah, dia berjalan sekali. Suara dan tangan jalan sekali. Daripada mula sehingga akhir. Boleh tuan-tuan? Banyak cara dia. Jadi kita pilih cara yang mana, dan yang terbaiknya kita pilih cara yang paling afdal. Jadi masalah yang ke-278, masalah mengangkat tangan kudung waktu takbir ni bagi orang yang tak ada tangan ataupun kudung. Jadi macam mana? Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, dan jikalau adalah seseorang itu kudung 2 tangannya, tangan kudung, tentang pergelangan tangan atau salah satu daripada keduanya kudung, dia secaya diangkat lengan yang baki. Jadi kalau orang tu dua-dua kudung ataupun sebelah dia, kan, dia angkat yang baki. Maksudnya kalau ada tangan kanan yang angkat. Jadi kalau dua-dua angkat yang ni je lah, angkat yang ada je lah. Dan jika kudung lengan sampai ke siku, sampai ke siku, saya diangkat kucing-kucing atas kaul yang asal. Dia kata angkat kucing-kucing. Kucing-kucing ni saya tengok terjemah dia, otot yang kat lengan ni lah, panggil kucing-kucing. Jadi angkat kucing-kucing tu lah. Takbir. Maksudnya buat apa yang mampu. Kalau kudung tangan ni angkat yang tangan bahagian ni angkat. Kalau tak, lengan angkat. Dan kata kil tidak diangkat akad dia. Dan ada pendapat dalam mazhab Syafi'i kata tak perlu pun nak angkat kalau tangan kudung. Dan jikalau tiada upaya mengangkat tangan melainkan dengan lebih daripada disuruh atau kurang daripada nescaya membuat ia akan barang mungkin, dan jika mungkin
membuat lebih hendaklah memperbuatkan dia. Maksudnya dia kata kita buat sekadar yang mampu sahaja. Jadi masuk masalah seterusnya. Kita baca banyak sekali. Laju sikit apa insya-Allah. Jadi masalah mengangkat tangan dan tapak tangan menghadap kiblat pada waktu takbir. Ini masalah apa? Masalah perbahasan kenaan dengan takbir tu tangan menghadap ke kiblat. Kata Imam Nawawi rahimahullah taala di dalam Syarah Muslim, dan disunatkan bahawa adalah tapak tangannya kepada kiblat pada waktu mengangkat takbir itu. Jadi sunat untuk kita takbir tu kita hadapkan tapak tangan kita kiblat. Bukannya kita takbir macam ni ke kan? Macam ni ke, kena hadap ke kiblat. Bahawa dia buka akan dia keduanya tangan buka, direnggangkan sikit, yang ikut ada satu pendapat kata renggang sedikit sebagai renggang yang pertengahan. Dan jikalau dia bila ni perbahasan berkenaan dengan kalau satu orang tu dia angkat tangan, dan jikalau tertinggal dia tertinggal mengangkat tangannya hingga datang dengan setengah takbir, bolehkah dia angkat keduanya pada yang baki itu? Satu orang tu dia lupa nak angkat tangan bila takbir Allah, tengah takbir, maka masa tu disunatkan dia angkat, sebab takbir tak habis lagi. Maka jikalau ditinggalkannya hingga habis takbir, dia Allahu Akbar, jadi apa hukum dia? Macam mana nak buat? Tiadalah boleh lagi diangkat keduanya kemudian daripada dia. Maksudnya tak tiadalah, maksudnya tak disunatkan angkat dah. Dia dah habis takbir maka tangan tidak sunat diangkat. Sebab apa? Sebab sunat angkat tangan tu bila mana takbir, bila habis takbir tidak disunatkan. Maka janganlah pula suara yang mengucap takbir itu dipendekkan dia sekira sampai tiada dapat diertikan, dan jangan pula melampau-lampau panjang berjela-jela, bahkan ucapkan dia dengan terang-terang sahaja. Maksudnya kita buat kita takbir dengan sedang-sedang lah, janji jelas, tak perlu nak pendek sangat sampai tak tahu baca apa, tak payah panjang sangat sampai melirik-lirik. Tetapi adakah dipanjangkan takbir itu lebih baik atau dipendekkan dia lebih baik? Jadi ini pun dibahaskan ulama. Takbir itu mana afdal? Kita panjangkan Allahu Akbar ataupun Allahu Akbar, mana yang lebih afdal? Jadi kata Imam Nawawi rahimahullah taala, padanya ada dua pendapat. Bermula yang asah, yang lebih sahih daripada keduanya itu ialah dipendekkan. Macam Imam Mekah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi tak ada masalah, dua-dua boleh. Dua-dua kita pilih mana-mana boleh tengok, tapi pendapat yang lebih kuat tu maka lebih layaklah untuk kita pakai. Jadi masuk masalah ke 280, meletakkan tangan di bawah dadakah ataupun di mana kemudian daripada takbir. Okey, kita dah takbir angkat tangan Allahu Akbar, jadi kita letak kat mana? Dia kata letak kat bawah dada ke kat mana ke? Jadi kata Imam Nawawi rahimahullah taala, apabila meletak seseorang yang sembahyang itu akan tangannya, kemudian daripada takbir hendaklah letakkan di kedua-dua di bawah dadanya sebelah atas daripada pusat. Jadi Allahu Akbar, letak bawah dada, letak atas pusat. Jadi inilah mazhab Syafi'i dan kebanyakan ulama ini. Dan kata Abu Hanifah rahimahullah taala dan setengah daripada ashab Syafi'i. Jadi pendapat yang tadi yang pertama yang kita pegang dalam mazhab Syafi'i, kita Allahu Akbar, kita letak bawah dada di atas pusat. Jadi bagi pendapat mazhab Hanafi pula, Imam Abu Hanifah kata, atau ada juga sebahagian ulama dalam mazhab Syafi'i, dia kata apa? Dia kata letakkan dia di bawah pusat. Allahu Akbar, letak bawah pusat. Kita tahu biasa mazhab Hanafi letak bawah pusat. Dan bermula qaul yang asah bahawasanya apabila diturunkan keduanya adalah diturunkan dengan lembah taruh di bawah dada sahaja, kemudian letakkan tangan kanan atas tangan kiri. Jadi Allahu Akbar, letak bawah dada. Dan kata ki lepaskan dia dan hunjukkan pada masa turunkan, kemudian mulalah pula mengangkat keduanya letakkan di bawah dada. Ada juga pendapat yang kata apa? Allahu Akbar, dia lepaskan dulu, dia resal. Angkat Nabi Allah, lepas tu boleh letak. Tapi ini pendapat ki lah, maksudnya pendapat ki bila kata pendapat ki ni
pendapat yang lemah, maksudnya sikit sangat ulama yang kata benda tu kil. Kalau pendapat kil ni maksud pendapat sebahagian kecil ulama. Dia kata angkat. Jadi yang kuat yang mana? Yang kuatnya kita angkat untuk kita letak dekat bawah dada dah atas pusat. Ada juga dalam kitab ada sebahagian kitab dia kata ke kiri sikit. Sebab tangan ni letak dekat atas hati kan. Hati kita kat sini, nanti letak kat sini. Dia akan jadi sedikit ke kiri. Tapi bukannya kiri sangat. Sedikit ke kiri. Dan yang masalah terakhir dalam bab ni, masalah mengangkat tangan waktu itu apa hikmahnya? Apa hikmah mengangkat tangan waktu takbir? Jadi kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam syarah Muslim, dan telah bersalah-salahan ibarat-ibarat ulama pada hikmah. Jadi banyak ulama tulis hikmah mengangkat tangan waktu takbir ni. Maka kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, memperbuat akan dia itu kerana membesarkan bagi Allah. Kita nak besarkan Allah, bagi kita angkat. Dan menurut bagi perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama, hikmah yang pertama, ada ulama kata apa? Ulama kata, dan Imam Syafi'i kata sebab nak besarkan Allah Taala dan nak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi buat, kita pun buat. Jadi kata yang lain, kata orang lain selain daripada Imam Syafi'i, dia kata dia perbuat demikian itu ialah menunjukkan merendah diri. Tunjuk kita ni rendah diri dan menyerahkan tubuh badan dan jiwa. Dan kita angkat ni, kita rendah diri, kita serahkan jiwa kita, tubuh badan kita pada Allah. Dan menunjukkan pada Allah menurut perintah. Dan kita zahirkan kepada Allah Ta'ala kita ni menurut perintah Allah. Sebagaimana banding orang yang kena tawan. Jadi dia buat perumpamaan, dia bandingkan dengan orang yang bila mana berperang kalah kena tawan. Macam mana? Nak serah diri, angkat tangan. Adalah orang yang kena tawan itu tak kala kalahnya menyurung dia akan tangannya, menyurung dia angkat tangannya, alamat bagi menyerahkan diri. Demikian juga mengangkat tangan takbir itu sama. Jadi adan kata kil isyarat kepada membesarkan barang yang dimasuk padanya. Ada pendapat kata dia nak besar bila angkat tangan ni, dia menganggap benda yang dia nak buat tu benda yang besar. Dan kata kil ada kata lagi, dia kata apa? Bermula yang demikian itu mengisyaratkan kepada membuangkan ke belakang akan segala pekerjaan dunia. Jadi bila buat macam ni kan, ada kata dia membelakang, dia buang semua. Pekerjaan dunia ni dia buang belakang dan dia menghadap semata-mata untuk solat dan munajat kepada Allah SWT. Sini dunia belakang, jadi sekarang ni angkat ni, aku nak sembah, aku nak solat dan sembah Allah. Sebagaimana mengandung kena-kena yang demikian itu oleh katanya Allahu Akbar. Apa maksud Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Jadi dia selari dengan maksud ataupun kehendak kalimah takbir tersebut. Maka bersetujulah perbuatannya dengan katanya. Barulah sama perbuatan dengan kata Allahu Akbar. Dan kata kil banyaklah, ada 2-3 lagi kata kil. Jadi insya-Allah sampai situ saja. Lepas ni kita akan masuk bab yang ke-63, kelebihan takbir yang pertama. Jadi semoga apa yang kita dengar banyak-banyak ni kita amal. Kita amal dalam solat kita, dan sentiasa kita hari-hari kita memperbaiki solat kita kan. Kita belajar, minta tarik, kita perbaiki supaya apa? Supaya dan ibadat kita lebih kualiti. Sebab apa? Kita nak kita buat ni kerana Allah. Kita nak bagi yang terbaik untuk Allah SWT. Jadi untuk dunia kita boleh buat yang terbaik, jadi untuk akhirat apa kita kena buat yang terbaik. Semoga apa yang kita nak dapat kita amal dan sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa ahdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.